Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Hadis yang ke-848 daripada kitab Bulughul Maram, katanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aqala musliman bai'atahu aqalahu Allahu 'athratah rawahu Abu Dawud وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aqala musliman, barang siapa yang membatalkan untuk orang Islam bai'atahu, jual belinya, aqalahu Allahu 'athratah, nescaya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahannya. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim An-Naisaburi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu ataupun menceritakan kepada kita, menerangkan kepada kita tentang kelebihan seseorang ataupun pembeli ataupun penjual ataupun pembeli yang membantu saudara dia yang Muslim. Dia kadang-kadang kita beli barang, lepas daripada kita beli dalam sehari ataupun 2 hari, mari penyesalan. Allah, apa aku beli barang ni? Barang ni sebenarnya bukanlah benda keperluan aku ni, keinginan dah ni, lebih daripada keperluan dah ni. Mari nyesal. Sehari lepas daripada beli, lepas pada siaplah kedah, maka dia pun pergi jumpa dengan penjual. Khabar kepada penjual, boleh tak dak jadi mula nak beli barang ni? Baik. Tiba-tiba penjual saat ni tu dia membatalkan balik jual beli. Orang kata ada masalah, demo dak jadi awak mari mula barang, patut bagi balik bayaran demo. Maka orang hak yang membuat perkara ini ataupun penjual yang membantu saudara dia saat ni tu membatalkan balik jual beli tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahannya pada hari kiamat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bab jual beli ni apabila setelah daripada masa khiyar, nanti kita akan cerita apa makna khiyar. Yang mana khiyar, lepas daripada ini kita akan bincang berkenaan dengan khiyar. Khiyar terbagi kepada 3, khiyar majlis, khiyar syarak dan khiyar aib. Lepas habis dah daripada masa khiyar majlis, kalau ada khiyar syarak selesai, habis dah khiyar syarak. Baik, lepas tu tidak ada aib pada barangan tersebut. Apabila selesai belaka dah, maka duit saat itu telah menjadi milik penjual, barangan telah menjadi milik pembeli. Dia nak batal balik tak boleh dah, melainkan apabila salah satu daripada dua pihak ataupun apabila kedua-duanya bersetuju. Jadi kalau tak bersetuju tak boleh dah. Barang hak membeli barangmu, biti hak membayar barang aku dah. Jadi gitu dah. Baik.
Cuma muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang macam hak yang hamba khabar tadi, kita masa beli saat itu tengok nak belaka. Tengok nak belaka. Tambah-tambah jenis orang puang pula. Lambat tengok barang nak belaka. Baik, lagi masa tengok barang tu rabung belaka, waktu beli hak ni beli, lepas balik rumah baru nyesal semula. Jadi apabila selesai dah jual beli apa semua sekali, maka tak boleh dah kita nak membatalkan ikut suka hati kita. Tapi oleh kerana kita ni ada muka tak malu sikit, jadi oleh kerana kita rasa nyesal beli, kita pergi jumpa balik kepada penjual, minta penjual saat ni tu batal balik jualan. Baik, adakah wajib penjual saat itu membatalkan balik jualan apabila diminta oleh pembeli? Jawapannya tidak wajib. Tak wajib. Cuma kalau dia membatalkan balik jualan untuk membantu saudara di siang sangat pembeli saat itu nyesal, maka sebenarnya ada kelebihan. Apakah kelebihannya? Allah Subhanahu wa taala mengampung dosa dia. Allah Subhanahu wa taala mengampung dosa dia. Dia apabila dia mempermudahkan urusan orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia. Baik. Sebenarnya dalam hal jual beli, kalau kita tengok jual beli ni dia banyak lebih berkait dengan benda dunia lah kalau kita katakan. Dia bukan ibadat. Jual beli ni dia bukan ibadat. Baik. Dan dalam jual beli saat ni itu walaupun pada asalnya bukan ibadat, tetapi kalaulah kita melakukan perkara yang menyalahi ketetapan yang ditetapkan oleh agama, maka ada hukum haram di situ, ada dosa di situ. Dan kalau kita buat sebagaimana yang dituntut oleh syarak, maka ada pahala di situ. Maksudnya, walaupun diri jual beli saat itu bukanlah ibadat seperti ibadat sembahyang, tapi dalam jual beli ada dosa dan pahala. Orang hak yang peniaga, sebenarnya banyak cara untuk dia dapat pahala daripada perniagaan dia. Walaupun dia tak pegang wasbah, walaupun dia saat ni tu duduk atas jadah lama, bukanlah kita kata tak pegang wasbah, dia tak pegang wasbah tu benda yang paling comel berbanding dengan pegang wasbah, bukanlah hamba kata orang yang duduk atas jadah lebih comel daripada orang yang duduk atas jadah, bukan. Maksudnya walaupun dia duduk atas jadah, walaupun dia tak pegang wasbah, maksud pegang wasbah ni berzikirlah. Walaupun dia tak buka Quran, maksudnya baca Quran lah. Walaupun dia duduk atas jadah, maksudnya adalah sembahyang lah. Kadang-kadang dia boleh mencari pahala daripada pekerjaan itu sendiri. Sebagai contoh, dia mempermudahkan urusan orang lain. Di sana ada beberapa hadis yang Nabi SAW menceritakan tentang peniaga-peniaga yang ada sifat-sifat tertentu, maka dia mendapat kelebihan-kelebihan tertentu. Sebagai contoh, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rajulun yudayinun nas. Dulu ada seorang lelaki, dia berniaga dan dia sering memberi hutang kepada manusia. Jadi orang nak beli, kalau orang ada duit cash lah, bayar lalulah. Kalau orang yang tak ada duit cash, maka bolehlah nak berhutang pun. Macam ke kedai-kedai kapung, tempat-tempat orang susah, mungkin kedai bandar tak ada, tapi kedai-kedai kapung dulu-dulu ada je lah. Jadi ada orang ni tak ada beras rumah piti tak ada, dah apalah hamba nak berhutang tu lah, lepas tu nanti dia piti bayar lah. Ada seorang lelaki, dia peniaga dan dia sering memberi hutang kepada manusia, kepada orang ramai. Dan dia pesan kepada pekerja dia. Wa kana yaqul li fatah, sentiasa dia khabar kepada pekerja dia. Sentiasa dia pesan. Idza apabila dia khabar kepada pekerja dia, apabila kalau ada orang susah, maka tak apalah, halal. Ada orang susah, halal, tak ada masalah lah. Begitu dia pesan kepada pekerja dia. Maka, tapi dalam masa yang sama, dia mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kesalahan dia. Dia kata kalau ada orang susah-susah datang, tak apalah. Kira mudah-mudah lah. Tak apalah, halal, tak ada masalah. Dan kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kesilapan kita, kesalahan kita dengan perbuatan kita tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatajawaza anhu. Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kesalahan dia. Baik. Begitu juga di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khairi syai'. Dihisap seorang lelaki, dihitung seorang lelaki, dihisap seorang lelaki daripada orang yang sebelum daripada kamu, tidak ada sedikit pun kebaikan bagi dia. Tak ada kebaikan sikit pun. Cek, tak ada kebaikan. Cuma illa annahu kana yukhaliqun nas, tapi dia gaul dengan manusia. Baik, wa kana musira, dia ni orang senang. Wa kana ya'muru ghilmanahu an yatajawazu 'anil mu'sir. Jadi dia pesan semua kepada orang yang bekerja dengan dia, kalau ada orang susah, jadi tak apa. Tak payah ambil tahulah kalau ada orang susah. Tak payah tekan dia lah, maaflah dia, halal. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu kebaikan yang dia buat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu ahaqqu bidzalika minhu. Tajawazu anhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami sebenarnya lebih layak dengan perkara tersebut berbanding dengannya. Memaafkan orang sebenarnya adalah kami yang lebih layak. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat supaya melepaskan dia. Cuba kita tengok dengan kita berniaga, ada benda yang boleh kita mencari rahmat, keampunan, pahala daripada Allah Subhanahu wa taala daripada pekerjaan kita. Dalam hadis yang lain yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Hudzaifah, yang mana kata Hudzaifah didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala bi'abdin min ibadihi atahu Allahu mala, dengan seorang hamba daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala bagi kepada dia harta yang banyak. Maka faqala lah, Allah Subhanahu wa taala tanya dia, madza amilta fid dunya, mu buat benda pada dunia dulu, aku bagi kepadamu banyak kekayaan ni, mu buat benda. Qal wala yaktumuna Allah haditha, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mereka itu tidak dapat menyembunyi sesuatu pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tahu dah ke sebenarnya, tapi Allah Taala tanya juga. Maka dia jawab, qal ya Rabb, wahai Tuhanku, ataitani malaka, memberi kepada aku hartamu, fakuntu ubayyi'un nas, dulu aku berjual beli dengan manusia, wa kana min khuluqil jawaz, dan di antara adab aku dulu di atas dunia, aku memaafkan, aku menghalalkan orang-orang susah. Fakuntu atayassaru 'alal musir, kalau orang berhutang dengan aku, sampai masa aku tagih hutang, minta suruh supaya dia bayar hutang, sedangkan dia orang yang mampu, maka aku bermudah-mudah walaupun dia orang mampu. Tak ada lah tekang daripada sudut perbuatan, daripada sudut perkataan, tak ada. Jadi orang yang mudah kira. Baik. Lepas tu wa anziril mu'sir, manakala orang yang susah, aku bagi tempoh pula. Sampai masa dah bayar dah ada piti nak bayar dah. Tak ada piti lagi. Tak ada sungguh ke? Tak ada sungguh. Susah sungguh ni. Okey, tak apalah. Minggu depan bayar. Mudah-mudah je dia. Baik. Maka faqala Allah Ta'ala, ana ahaqqu bidza mink. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sebenarnya lebih layak dengan perkara ini berbanding denganmu. Tajawazu an 'abdi. Maka hendaklah wahai para malaikat, mu lepaskan orang ni. Tengok kelebihan. Jadi sebenarnya dalam kita berniaga, dalam kita berurusan jual beli, dalam kita bermuamalah, walaupun bermuamalah tu berkait dengan hal dunia, sebenarnya ada cara-cara untuk kita mendapat rahmat, maghfirah dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita masuk dalam perbincangan yang baru, iaitu berkenaan dengan khiyar. Khiyar ni, asal makna khiyar ni, boleh kita memilih untuk membatalkan jual beli ataupun meneruskan jual beli. Nanti kita akan cerita lepas daripada ni. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'a aw yukhayyira ahaduhuma al-akhar فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه واللفظ لمسلم.
Maksudnya daripada Ibni Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim. Dah pernah kita sebut sebelum daripada ni, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan semuanya alim. Bukan semuanya alim. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan semuanya ingat Quran. Ada sebahagian besar ataupun ada sebahagian hak ingat Quran start daripada awal sampai ke akhir. Dan ada sebahagian dah ingat sampai ke habis. Di sana ada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan kepada sahabat yang lain. Maksudnya dia adalah alim. Dia mengeluarkan fatwa. Antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alim adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak kepada Sayyidina Umar. Ayah dia sahabat, dia juga sahabat. Dan hak yang hebat lagi, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni, dia ada anak nama dia Salim, ulama besar di zaman tabi'in. Salim. Lepas tu dia ada seorang hamba abdi yang dimerdekakan oleh dia, nama dia Nafi', juga ulama besar. Anak dia ulama besar, bekas hamba dia juga ulama besar. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Baik. Dia kata lagu mana? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang lelaki melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari kedua-dua belah pihak mempunyai hak khiyar selama keduanya belum terpisah dan masih bersama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjual dan pembeli apabila kedua-duanya melakukan akad jual beli, selama mana keduanya tidak berpisah, maka selama itulah mereka itu boleh khiyar. Okey, guna cerita. Kita katakanlah penjual nama dia Pak Mat, pembeli nama dia Pak Loh. Okey, penjual nama dia Pak Mat, pembeli nama dia Pak Loh. Jadi katakanlah ni sebagai contoh je. Penjual ni Pak Mat ni dia kedai lah, ada kedai. Jadi Pak Loh pun pergi kedai Pak Mat nak beli. Okey, kita kata Pak Mat penjual, Pak Loh pembeli. Beli benda ni, contoh beli benda ni. Jadi Pak Mat pergi kedai Pak Loh, beli benda ni. Tanya Pak Loh, berapa harga Pak Loh? Pak Loh kata harga 10 ya. Dia pun bayar 10 ya. Dia pun ambil barang. Yang berjual, orang ni kata yang berbeli. Selama mana duduk dalam kedai saat ni, kedai tu dipanggil majlis akad. Majlis akad jual beli. Kedai tu tempat akad jual beli, tempat berlakunya akad jual beli. Selama mana duduk dalam kedai tu, kedua-duanya boleh melakukan khiyar, sama ada untuk meneruskan jual beli ataupun untuk membatalkan balik. Bagi piti dah ambil dah, dah ambil dah duk metod dak ada nak lakah tu bik. Dak jadi lah. Dak jadi lah. Boleh ke tak? Boleh. Ni ketetapan yang ditetapkan oleh syarak. Ni orang niaga dia kena faham masalah ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar. Penjual dan pembeli bil khiyar, boleh khiyar. Selama mana malam yatafarraqa, selama mana keduanya tidak berpisah. Jadi begitu hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiba-tiba penjual kata dak jadi lah, tak jadi. Ambil mula piti, pembeli kena ambil mula. Begitu juga pembeli, ya kebok, tak jadi lah. Penjual bagi balik barang, maka penjual kena bagi balik piti. Selama mana dalam majlis akad. Dia luput ataupun habis khiyar majlis apabila berpisah. Sebab Rasul kata malam yatafarraqa, selama mana keduanya tidak berpisah. Kalau keduanya pisah dah, keluar dah kedai, siapa kat kereta dah. Tubik dah daripada kedai, tubik dah daripada tempat majlis akad. Tiba-tiba kona balik. Tak jadi lah, maka tak wajib. Penjual saat ni tu pulang balik piti. Tak wajib penjual ambil balik barang tersebut. Sebab berpisah dah daripada majlis akad, habis dah masa khiyar. Tak ada dah masa khiyar majlis nama dia. Baik. Melainkan atas ihsan daripada penjual. Penjual kata ada apalah kalau demo tak setuju pun. Jadi dia ambil saat itu, dalam hati dia adalah dia mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kesalahan dia.
Kerana dia saat itu bantu saudara dia ketika saudara dia menyesal membeli barang dia, maka dia pun bayar balik piti, balik piti, ambil balik barang. Maka hak tu sebenarnya adalah ihsan, bukan kewajipan. Dan pastinya ada ganjaran pahala yang besar, sebagaimana hak yang kita cerita sebelum daripada ni, berpandukan kepada hadis yang kita baca sebelum daripada ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia khiyar majlis, dia lupa. Maksudnya habis khiyar majlis dengan salah satu daripada dua perkara. Yang pertamanya apabila berpisah. Berpisah tubuh badan. Itu menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, sama juga mengikut pandangan mazhab Hambali. Berpisah tubuh badan. Yang keduanya apabila kedua-duanya memilih untuk meneruskan. Okey, lepas daripada bagi duit, lepas tu ambil barang dah. Lepas tu cakap sebentar, dah demo duduk mana? Kata Pak Mak kepada Pak Loh. Cerita, demo duduk kapur tu, hamba dulu kapur tu kau. Lala duduk cerita-cerita panjang saat ni tu. Dah tubik daripada kedai, duduk cerita lah, kena anak beranak rupanya. Anak beranak. Kita ni anak beranak rupanya. Keturunan Nabi Allah Nuh belaka. Ya sungguh lah anak beranak, sebab kita ni memang lah keturunan Nabi Allah Nuh lah. Anak beranak rupanya. Duduk sebentar, pembeli kata tak apa lah. Pakai jadi lah. Dia kata pakai jadi. Dia memilih untuk meneruskan. Penjual kata hamba pun gitu kau. Maka walaupun tidak keluar lagi daripada majlis akad, habis dah masa khiyar majlis, kerana kedua-duanya telah memilih untuk meneruskan. Baik. Kalau seorang dia memilih, maka yang memilih untuk meneruskan tidak boleh lagi nak khiyar untuk membatalkan. Manakala hak seorang lagi masih lagi ada peluang untuk membatalkan. Okey, contoh. Kita kata lepas daripada berlaku akad jual beli, berlaku dah. Barang ambil dah, piti bayar dah. Kata penjual, pakai jadi, hamba pakai nak jadi nak jual benda ni. Apabila dia memilih untuk meneruskan, maka habis dah khiyar majlis bagi penjual. Tapi pembeli masih lagi ada, sebab dia belum lagi memilih untuk meneruskan pembelian tersebut dan dia belum lagi keluar daripada majlis akad, belum lagi berpisah. Ini penting juga kita kena faham berkait dengan khiyar. Hak yang ditetapkan oleh agama kita. Ini hukum hakam dalam bab jual beli, hak yang kita duk buat semua tiap-tiap hari ni. Dan kita kata umat Islam duk beli semua tiap-tiap hari. Tapi bab khiyar majlis hanya orang hak yang belajar je tahu. Tu pun hak belajar sungguhlah. Kadang-kadang tak siapa belajar bab ni. Kalau bab ibadat tu memang kita belajar semua dah. Bab ibadat sembahyang, puasa, zakat, haji, hak tu semua dah. Masuk bab muamalat ni jarang. Kadang-kadang tak nak siapa bab muamalat, tukar kitab lain dulu. Kadang-kadang tak nak siapa muamalat, mati dulu. Kadang-kadang tak nak siapa muamalat, tok guru mati dulu. Ustaz mati dulu, orang ngajar mati dulu. Baik. Jadi ni benda yang penting yang perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Rasulullah bersabda, apabila dua orang lelaki melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari kedua belah pihak mempunyai hak khiyar selama keduanya belum terpisah dan masih bersama. Abdullah bin Umar, perawi hadis ini, dia apabila dia beli sesuatu barang, lepas daripada beli, akad dah jual beli, selesai belaka dah beli, dia duduk sekejap. Lepas tu dia pun tubik daripada majlis tersebut untuk mengelak daripada penjual saat itu batal balik jual beli. Okey, untuk mengelak apabila dia beli barang dan dia suka barang ni, memang dia kenang sungguh kepada barang ni, maka dia teguh tinggal majlis tersebut. Sebab benda dia tinggal majlis tersebut untuk menetapkan jual beli itu, supaya penjual saat itu tidak membatalkan jual beli. Dan kali lepas daripada ni kita akan bincang satu hadis. Dia kalau lepas akad jual beli, kita tengok tu penjual saat itu nampak rasa nyesal, terus buat lagi barang, tu tak comel. Tu tak comel. Nanti kita akan cerita lepas daripada ni. Cuma kita nak cerita dulu apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar sebagai perawi hadis ini. Abdullah bin Umar sebagai perawi hadis ini, ketika dia beli suatu barang, lepas daripada dia beli dan dia memang kenang sungguh kepada barang tersebut, untuk menetapkan jual beli, duduk lama-lama dalam kedai. Duduk lama-lama pada tempat majlis akad.
Dia terus keluar berpisah daripada penjual untuk menetapkan jual beli itu. Tidak boleh batal balik. Ni apa yang dilakukan oleh siapa? Abdullah bin Umar, perawi hadis yang kita baca ni. Baik. Kata Nabi SAW, apabila dua orang lelaki melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari kedua-dua pihak mempunyai hak khiyar. Masing-masing. Penjual boleh khiyar, pembeli boleh khiyar. Hak khiyar ni bukanlah salah seorang saja, bukan kedua-dua. Melainkan apabila salah seorang telah memilih untuk meneruskan, maka tinggal lagi salah seorang lagi mempunyai hak khiyar. Tadi macam hak yang kita buat contoh tadi. Bila, selama mana mereka ini boleh khiyar? Selama kedua-duanya belum terpisah. Jadi tempoh khiyar ni penghujungnya apabila mereka itu berpisah. Apabila mereka itu berpisah. Baik. Atau salah seorang daripada keduanya mengajukan khiyar kepada yang lain. Jika salah seorang ternyata mengajukan khiyar kepada yang lain, lalu melakukan transaksi jual belinya berdasarkan perkara itu, bererti jadilah transaksi jual belinya. Maksudnya dia, ataupun salah seorang daripada keduanya telah memilih untuk meneruskan jual beli, maka ketika itu jual beli saat itu telah tetap, tidak boleh dibatalkan lagi, habis dah khiyar. Sebagaimana hak yang kita cerita tadi. Kan kita cerita tadi kan, habis dah khiyar dengan salah satu daripada dua perkara. Yang pertamanya dia dengan berpisah badang. Bukan berpisah badang ni mati, bukan. Maksudnya pembeli dan penjual telah berpisah daripada majlis akad. Okey, ni yang pertama. Yang keduanya adalah apabila salah seorang daripada keduanya ataupun kedua-duanya telah memilih untuk meneruskan akad jual beli tersebut. Okey, kita buat contoh sekali lagi. Tak apa, banyak contoh pun tak apa. Benda hak yang jarang duk dengar ni, kalau banyak contoh tak ada masalah. Dia lebih membantu untuk kita faham isu yang kita bincang. Katakanlah kita pergi kedai, kita pun ambil tisu ni, sekotak tisu kita ambil ni sebagai contoh. Kita ambil sekotak tisu, kita pun bayar pitih 20 riyal sebab harga dia 20 riyal. Baik, duduk sebentar, dak lagi kita keluar daripada kedai, mari Allah silap aku beli tisu ni. Bini aku nak tisu lain. Lama kan balik blebel pula. Kata dia. Baik. Lepas tu khabar ketua kedai, tak jadi tisu ni. Boleh ke tak? Boleh. Dan tuan kedai mesti kena terima. Kerana pembeli mempunyai hak khiyar yang ditetapkan oleh syarak, yang ditetapkan oleh agama. Jadi apabila pembeli kata tak jadi mula, maka menjadi kewajipan kepada penjual memulangkan balik duit dia saat ni tu. Dan tisu saat ni tu dipulangkan balik kepada tuan kedai. Dia tak ada rugi-rugi benda pun. Tak ada rugi benda. Bawa masuk orang masuk dalam kedai kita, ada rugi benda. Tak ada luak-luak benda tak ada kerugian pun. Okey, baik, selesai. Satu masalah. Baik, yang keduanya, kita buat contoh yang kedua. Kita buat 3 contoh. Saat ni dia batal. Kita buat contoh yang kedua. Lepas daripada beli tisu, dia petubik daripada kedai. Lakah tubik dah. Pergi kat kereta dah. Tiba bini kata, apa beli tisu tu? Orang nak tisu lain. Dia pun masuk mula dalam kedai. Tuan kedai, tak jadi tisu ni. Baik, ketika tu tidak wajib tuan kedai saat ni tu memulangkan balik duit dia. Kerana habis dah masa khiyar majlis. Cuma kalau tuan kedai pulangkan balik duit dia, maka itu adalah ihsan daripada tuan kedai, maka pastinya ada ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tuan kedai tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Atau kama qala, sesiapa hak yang menunaikan hajat saudara dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan hajat dia. Baik. Yang kedua, yang ketiga, lepas daripada bayar apa semua sekali, dah ambil dah barang, dia buat sikit dengan tuan kedai. Buat tote. Kata barang ni warna naik harga leniok. Naik parok lalu. Ingat sikit-sikit. Biasa naik posen-posen. Hak lepas-lepas dah posen-posen pun orang marah.
Ni naik mai 2 3 ya. Duk sebetul. Tak jadi mula ambil barang ni. Bukan tak jadi mula. Silap. Tak jadi mula kita cerita dah. Hak yang ketiga gini. Tak apalah, kita pakai jadilah barang ni. Dia memilih untuk pakai jadi. Tuan kedai pun kata dah pakai jadi lah berjual. Maka ketika tu tak boleh dah nak khiyar. Walaupun belum lagi berpisah kerana kedua-duanya telah memilih untuk meneruskan akad jual beli. Okey, baik. Itu maksud dia. Seterusnya, kata dia lagi, dan jika keduanya terpisah sesudah melakukan transaksi akad jual beli tanpa ada seorang pun di antara keduanya yang mengurangkannya, maka jadilah transaksi itu. Baik, mengurangkan. Maksudnya walam yatruk wahidun minhuma, maksudnya seorang daripada keduanya tidak meninggalkan al-bai', akan jual beli itu. Maksudnya tidak membatalkan balik, maka wajiblah, maksudnya wajib terjadi dah jual beli itu, tidak boleh dah nak batal semula tanpa persetujuan daripada hak yang kedua. Kalau ada persetujuan, itu nama dia iqalah, sebagaimana hak yang kita cerita tadi, hadis yang pertama tadi. Baik. Seterusnya, wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ba'i'u wal mubta'u bil khiyari hatta yatafarraqa illa an takuna صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه والدار قطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما. Katanya daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pihak penjual dan pihak pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya terpisah, terkecuali bila transaksinya mengandungi khiyar. Baik, untuk itu jangan sampai salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain bila rasa khawatir transaksinya akan dibatalkan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud hadis ni dia sama ataupun lebih kurang dengan hadis yang kita bincang sebelum daripadanya, iaitu pihak penjual dan pihak pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah. Baik, melainkan ketika mana mereka itu telah memilih untuk khiyar. Ketika mereka memilih untuk khiyar, maka ketika itu masih lagi ada khiyar. Dan tidak halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tidak boleh dia meninggal kawangnya, meninggal ataupun pembeli meninggalkan penjual, berpisah daripada penjual, bimbang jual belinya akan ataupun pembeliannya akan dibatalkan oleh penjual, ataupun bimbang penjual bimbang pembeli akan membatalkan pembeliannya, pembeli bimbang penjual membatalkan jualannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Okey, kita buat contoh. Katakanlah sebagai contoh, kita nak beli benda kambing. Contoh kita beli kambing. Kambing bakalah. Kita buat contoh. Kita pergi kandang tuang dia, kita pergi kandang tuang dia. Kita tanya tuang dia, dah nak beli, ada dah nak jual kambing? Tuang dia kata ada, kambing tu aja nak jual, lain tak mau jual. Kita pun kecek tuang dia. Hak tak mau jual tuang dia, jual juga. Dah ni yang berkenal ni yang tak. Demo banyak dah ni, pandainya kecek. Okey, tuang dia pun jual lah. Hak yang kita kenang hak pada asal tak mau jual. Baik. Lepas daripada tu bayar dah. Kambing bukuh dah. Tapi dak akad lagi. Dak akad lagi, bukuh dah. Dak akad lagi. Bukuh ni kambing boleh bukuh ke? Boleh bukuh tak dalam guning. Ada cara dia lah. Orang yang mari kambing hak biasa jual kambing faham lah kalau hamba kata bukuh. Orang hak tak biasa jual kambing warna pula bukuh macam mana bukuh asyik lemuk tak faham lah. Bukuh dah kambing ikat dah nak warna naik dah atas helak nak balik dah. Tapi duduk daguk lagi, duduk dalam kandang lagi. Lepas tu tengok muka tuang dia lain je, nampak macam sayang je. Pembeli ni erek cepat-cepat kambing. Kata Rasulullah tidak halal. Apabila kita tengok ada penyesalan daripada penjual, tiba-tiba kita buat lari cepat-cepat,
untuk mengelak daripada dia membatalkan balik jual beli tersebut, kata Rasul, la yahil, tidak halal. Jadi lepas daripada akad jual beli saat ni tu, baik, kalau kita tengok muka tuang saat itu ada penyesalan, penjual ataupun pembeli pun ada penyesalan, maka kita jangan cepat-cepat lari daripada majlis tersebut untuk mengelak daripada terbatalnya ataupun dibatalkan oleh pihak yang lain terhadap akad jual beli itu. Baik, kadang-kadang saat ni kita kata tengok penyesalan daripada daripada penjual, kadang-kadang penyesalan daripada pembeli. Ada ambil ni lah yang berjual, yawi hak yang cacing. Kawan ni memang nak sungguh barang tu, nak sungguh kambing tu, beli gok lah, beli gok. Duk sebetul, mari duk nengu mula, duk mikir mula. Lepas daripada dia buka dalam handset, mungkin dia jumpa kandang lain pula kali tau. Hak ni duk molek ni nampak muka lain. Tuang saat ni tu tuang cepat-cepat lagi daripada majlis akad untuk mengelak daripada pembeli saat ni tu membatalkan jual beli tersebut. Tidak halal, kata Rasulullah. Wala yahillu lahu an yufariqahu khasyata an yastaqilah. Tidak halal baginya dia tinggal, temang dia, penjual tinggal pembeli, berpisah daripada pembeli, pembeli berpisah daripada penjual, bimbang dibatalkan balik jual beli tersebut. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam, diriwayat oleh 5 orang ulama hadis, melainkan Imam Ibnu Majah. Baik. Dan hadis ini juga diriwayat oleh melainkan Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Darqutni, Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Jarud. Hadis ini diriwayat oleh 5 orang ulama hadis, melainkan Imam Ibnu Majah, dan hadis ini juga diriwayat oleh Imam Ad-Darqutni, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Jarud. Baik. Seterusnya, wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala dzakara rajulun lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu' faqala idza bay'ata faqul la khilabah. Maksudnya muttafaqun alaih, maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, katanya bahawa pernah ada seorang lelaki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat nama dia Habban bin Munqidh, yang mana dia ni asal orang molek je, orang okey je, tapi kepala dia luka hari tu, kepala dia pecah, warna luka. Siapa ke dia saat itu tidak cerdik seperti orang lain lah. Maka ketika dia beli barang-barang tertentu, dia ditipu sokmo. Maka khabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pesang dia, apabila kamu melakukan transaksi jual beli, maka katakanlah tidak boleh ada penipuan di antara kita. Rasul pesang kepada dia. Pesang lalu kepada penjual. Tak ada penipuan. Mungkin khabar dia tak ada penipuan. Jadi kalau sekiranya mu beli dengan dia, mu balik di rumah, tiba-tiba mu dapati ada penipuan dalam akad jual beli tersebut, maka mu boleh membatalkan balik jual beli itu. Kerana mu telah khabar dah kepada dia, mu telah bagi dah syarat kepada dia. Ni dia panggil dia benda ni. Dia panggil khiyar syarat. Khiyar syarat. Apa tu? Bukan khiyar syarat. Boleh kita kata khiyar syarat? Boleh. Ni nama dia khiyar syarat. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW kata apabila mu balik rumah, tiba-tiba mu dapati mu saat itu tertipu, maka mu boleh batalkan balik jual beli tersebut, sebab mu khabar dah kepada penjual jangan pelawak dalam bab jual beli. Dia sebab dia beli rugi semua, orang beli barang ni harga sekian-sekian, dia beli dengan harga mahal. Itu maksud penipuan tu. Sepatutnya boleh harga murah, tapi penjual jual dia harga mahal, sebab dia ni mulut dia lambat sikit, mulut dia betak sikit lepas daripada pecah kepala. Kalau cakap kita gitulah, lepas daripada ada luka di kepala dia tidak macam orang ramai-ramai, tapi masih lagi cerdik. Dia lambat sikit, cakap pun lambat sikit, seorang sahabat ni. Baik. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dululah. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar.